Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan masuk tajuk kecil yang seterusnya, iaitu kita akan belajar jenis-jenis tanah. Pada minggu lepas kita dah belajar apa? Kita dah belajar bentuk muka bumi. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis tanah. Okey. Okey, semua boleh buka muka surat 85 buku teks 85. Okey. Okey, dia cakap apa dekat atas tu? Di permukaan bumi terdapat beberapa jenis tanah yang penting untuk kehidupan. Nyatakan jenis-jenis tanah itu. Tanah ni semua tanah dekat muka bumi ni tak sama. Ada jenis-jenis dia. Dan ada tumbuhan ni yang boleh pakai tanah ni, ada tumbuhan ni yang boleh pakai tanah ni, ada tumbuhan yang tak boleh pakai tanah ni. Semua tumbuhan ada jenis tanah-tanah dia kalau nak tanam. Tak boleh pakai tanah yang sama. Kalau tak sesuai, nanti tumbuhan tu tak subur, tak membesar. Okey, mari kita tengok jenis-jenis tanah itu. Okey, jenis tanah yang pertama ialah tanah kebun. Tanah kebun. Okey, tanah kebun ni tengok warna dia. Warna dia coklat pekat. Nak ke kehitaman. Okey, tanah kebun ni ialah tanah yang contoh macam siapa ada yang dekat rumah, ada mak atau ayah tanam pokok. Kalau ada jenis tanah yang dipakai, tanah ni lah tanah kebun. Cuba awak pergi tengok, awak sentuh, awak tengok warna dia sama tak dengan tanah kebun ni. Okey, kita tengok dalam tanah kebun ni ada apa. Dalam tanah kebun ni ada cacing, ranting-ranting pokok, dan ada daun yang dah gugur, dah mati. Itu apa yang ada dalam tanah kebun. Pokok apa yang sesuai untuk pakai tanah kebun ni? Tengok ni. Ni pokok apa ni? Ni salad salad. Okey, pokok lagi pokok apa? Yang tanam-tanam dekat rumah tu, itu menggunakan tanah kebun. Okey. Okey, kalau kita menggunakan tanah lain, pokok ni tidak akan tumbuh, tidak akan subur. Dia akan mati sebab menggunakan tanah yang tidak sesuai. Okey, lagi satu, sebab apa menggunakan tanah kebun ni? Sebab tanah kebun ni senang meresap air. Senang meresap air, meresap udara. Sebab tu kita bercucuk tanam menggunakan tanah kebun. Okey. Yang kedua ialah tanah liat. Tanah liat. Tanah liat ni selalunya ada dekat mana? Ada dekat sawah padi. Sawah padi. Okey. Tanah liat ni bukan tanah liat yang kamu biasa main tu, bukan. Tapi tekstur dia rasa dia sama saja dengan tanah liat yang kamu main tu. Keras dan padat. Okey, jadi tanah liat ni sesuai untuk bercucuk tanam padi. Okey. Tanah liat ni dia padat dan keras. Jadi air pun nak turun dekat tanah tu jadi lambat. Tengok dekat sawah padi, biasanya siapa ada kat kampung ada sawah padi dan pernah pergi sawah padi, kalau ada air, kalau kita siram air kan, jadi air tu akan bertakung. Dia tidak akan meresap dengan cepat. Macam kita siram air dekat tanah kebun ni. Kalau kita siram air dekat tanah kebun, dia akan meresap kan dengan cepat. Jadi kalau tanah liat, dia tidak akan meresap dengan cepat. Okey, jadi tanah yang ni sesuai untuk bercucuk tanam padi. Padi yang akan jadi beras tu, pokok padi. Okey. Okey, jadi tanah kebun kita akan jumpa di
di kebun. Di kebun ataupun di rumah awak lah. Kalau ada siapa yang tanam pokok apa-apa ke, itu menggunakan tanah kebun. Okay, dan tanah liat kita akan jumpa di sawah-sawah padi. Okay, seterusnya ialah pasir. Pasir ni senang sahaja. Okey, sebelum kita pergi ke pasir, Ustazah lupa, kita tengok dulu apa yang ada dalam tanah liat. Tiada apa-apa, kosong. Tiada apa-apa, cuma tanah liat sahaja yang ada. Okey, seterusnya kita pergi kepada pasir. Okey, pasir ni kita dapat jumpa kat mana? Dekat pantai. Pantai dia sama je dengan pasir pantai. Okey, jadi pasir pantai ni macam mana dia punya tekstur dia? Macam mana dia punya rasa dia? Sentuh dia kita rasa macam mana? Halus, lembut je. Jadi halus dan lembut. Sebab tu lah awak boleh buat istana pasir lah. Lepas tu lagi buat apa lagi? Buat macam-macam. Okey, jadi pasir ni boleh tanam apa? Boleh tanam juga tumbuhan. Ada tumbuhan yang boleh hidup juga kalau menggunakan pasir. Jadi dekat gambar ni pokok apa ni? Pokok cactus. Contoh dia ialah pokok cactus. Lagi pokok apa lagi? Pokok kelapa. Itu ialah contoh-contoh yang menggunakan pasir. Jadi dalam pasir ni ada apa? Ia ada batu bata sahaja. Ada batu-batu sahaja. Itu ialah ketiga-tiga jenis pasir yang kita belajar. Yang pertama apa tadi? Tanah kebun. Yang kedua tanah liat. Dan yang ketiga ialah pasir. Okey. Okey, kita buka muka surat yang seterusnya, iaitu 86. Kandungan tanah. Kandungan tanah. Apa yang ada dalam tanah. Okey, kita baca sama-sama atas dia. Linda dan Hafiz sedang menyiasat kandungan 3 jenis tanah. Linda dan Hafiz sedang menyiasat kandungan 3 jenis tanah. Tanah apa tu? Okey, kita tengok. Okey, cikgu dia cakap apa? Tanah liat ini mengandungi butir-butir tanah yang sangat halus. Tanah liat ada juga kandungan dia, iaitu butir-butir tanah yang sangat halus. Lepas tu Linda cakap apa? Halusnya tanah liat ni. Halusnya tanah liat ni. Okey. Dan Hafiz cakap apa? Apakah kandungan yang terdapat dalam tanah kebun dan pasir? Kalau tanah liat dia mengandungi butir-butir tanah yang halus. Tanah liat mengandungi butir-butir tanah yang sangat halus. Okey, ingat tanah liat ialah mengandungi butir-butir tanah yang sangat halus. Ingat yang ni saja. Okey. Seterusnya kita nak tahu apa yang mengandungi terdapat dalam tanah kebun dan pasir. Kita dah belajar tadi kan? Okey, yang ni dia dah buat uji kaji. Mari kita siasat kandungan tanah kebun dan pasir. Dia ambil tanah kebun sikit dan pasir sedikit. Kertas putih, sudu, kanta pembesar dan forcep. Forcep tu ialah alat-alat di dalam makmal. Okey, yang pertama ialah alaskan meja dengan kertas. Letakkan 2 sudu tanah kebun di atas kertas. Ketiga, perhatikan tanah kebun menggunakan kanta pembesar. Dan yang keempat, last sekali, asingkan tanah kebun mengikut kandungannya menggunakan forcep. Okey, yang kelima, ulangi langkah 1 hingga ke-4 untuk pasir. Dia ulang langkah yang sama untuk dia tengok pula apa yang ada dalam pasir. Okey, yang keenam, catat pemerhatian kamu dalam jadual seperti bawah. Kalau kita buat apa saja eksperimen, kita perlu ada catatan di bawah. Yang ni contoh catatan dia yang macam ni. Tak kira lah
awak buat eksperimen apa sekalipun, awak kena buat juga catatan. Okey? Okey. Catatan ni dikira wajib. Okey. Dalam catatan ni ada apa? Ada kandungan tanah, jenis tanah. Kandungan tanah dia apa? Ranting kayu, daun kering, batu, butir pasir, haiwan kecil. Okey. Okey, jenis tanah dia ialah tanah kebun dan pasir. Sebab tanah liat tadi dia dah tahu dah apa yang ada dalam tanah liat tersebut. Okey, tanah kebun ada apa? Ada ranting kayu, daun kering, ranting kayu dan daun kering. Okey. Dekat tanah kebun ada ranting kayu dan daun kering dan haiwan kecil. Okey, seterusnya pasir. Pasir ialah mengandungi batu sahaja, batu sahaja. Okey. Okey, apakah perbezaan tanah kebun? Apakah perbezaan kandungan tanah antara tanah kebun dengan pasir? Tanah kebun mengandungi butir-butir pasir. Tanah kebun mengandungi butir-butir pasir, batu-batu kecil, tumbuhan dan haiwan yang tereput. Ada berapa ni? Ada 1, 2, 3, 4. Ada butir-butir pasir, batu-batu kecil, tumbuhan dan haiwan yang reput. Okey. Untuk pasir pula, pasir mengandungi butir pasir dan batu-batu kecil. Pasir dia sikit saja sebab dia tepi pantai. Butir-butir pasir dan batu-batu kecil. Okey, sikit sahaja tajuk bumi. Sikit sahaja tajuk bumi. Jadi itu sajalah untuk tajuk bumi. InsyaAllah itu sajalah setakat hari ini. Untuk besok kita akan ulang kaji semula daripada bentuk muka bumi. Okey. Okey, sebelum tu Ustazah nak bagi homework sikit. Homework sikit. Boleh buat muka surat 58 dan 59. 58 dan 59. Okey, itu saja daripada Ustazah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.